Untuk acara pembuka kata, Nazrudin Rahman membawa anda ke Jalan Sentul Perdana. Apa yang ada kat sini? Mari sini. Nampak tak? Tempatnya penuh gaya, cantik, western gitu. The Kopi Coffee and Bakery memaparkan bukan saja kopi dan juga pembasuh mulut, tapi tekak dia ni tekak Melayu lah. Lempeng dia sedap, masak asam pedas Melaka dia sedap. Okey, korang suruh saya rasa, saya datang, saya rasa untuk anda semua. Tempat bergaya, pemiliknya pun bergaya. Nama dia pun ala-ala western. Betty sebenarnya, Nur Baiti. Apa khabar Betty? Alhamdulillah. Tahniah, tempat dia cantik, the feeling, ambience dia memang sangat sesuai untuk orang kata lepak-lepak makan petang. Tapi dah berapa lama dah buka? Kafe kita ni buka dalam setahun lebih baru. Alhamdulillah, sambutan memang sangat menggalakkan sebab kafe yang berkonsepkan coffee shop yang cozy ni satu-satunya dekat area Sentul. Lemping sambal ikan bilis ni sedap, and combination lemping dengan sambal ikan bilis tu memang ngam lah. Nasi lemak dia memang the best dekat Sentul ni. Kita mulakan pengembaraan makan kita dengan makanan nasional Malaysia, nasi lemak. InsyaAllah kalau setiap tempat yang saya pergi, kalau ada nasi lemak, mesti akan cuba. Secubit rasa nasi dia pun jadilah sebab kepentingan nasi lemak untuk rakyat Malaysia ni. Dan kat sini diberikan rekomendasi rasa-rasa nasi lemak doang. Dia datang dengan 2 set. Dia datang dengan set sambal paru yang ada kat sini. Okey, dan yang ini menarik daripada bau dia saja. Bau ayam rendang dia merecikkan air liur saya. Tapi kita kena rasa nasi dia dulu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Lemak cukup lemak, wangi cukup wangi, sambalnya pula sambal ikan bilis. Mari kita rasa. Nasi lemak yang sedap ni, bila masuk dalam mulut tu, rasa kepuasan hati antara permainan rasa nasi yang lemak dan juga sambal dia. Tapi nak tambah sikit, kita cuba dengan ayam rendangnya. Jom kita cuba dengan kuah rendang dia dulu. Tak menyesal kita ambil bau dulu. Bau dia yang wangi, menaikkan ekspektasi, dan bila masuk dalam mulut, puas hati. Tapi yang saya tengah tak sabar ni sebenarnya, sambal paru. Lalunya saya suka makan paru ni, dia kena goreng rangup. Alamak, baulah sedap. Makan dengan sambal sotong ke, sambal ikan bilis ke. Tapi dengan sambal dia tersendiri, mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya nampak sambal merah-merah macam ni, selalunya kalau sambal macam ni, teringat kita kat zaman sekolah. Dia merah je lebih, tapi pedas dia tak ada. Jadi masuklah dalam mulut, tersekat juga dalam tekak ni. Boleh tahan. Dan paru yang dihiris halus, itulah kegemaranku. Harap-harap kegemaran anda juga. Baiklah, nasi lemak test sudah beres. Sekarang kita tengok apa lagi yang menggamit rasa pelanggan tetap The Kopi Coffee and Bakery. Dia orang kata mesti rasa lempeng sambal ikan bilis dia dan juga masak asam pedas dia Melaka style yo. Jadi digunakan masam-masam dia adalah masam daun limau. Kita rasa macam tu je lah dulu. Ingin pula mengecil-kecil bila dapat benda yang masam tau. Masam dan masin jatuh cinta. Antara nikmat dunia, nombor 1 adalah belacan. Nombor 2 adalah kuah masak asam pedas dengan nasi putih sahaja. Begini cara dia. Adakah nikmatnya akan terserlah? Oh ya, tepat sekali. Masak asam pedas dan Melaka ni, minyak dia akan naik atas. Jadi kita kena godak-godak dia sikit ni, baru kita dapat rasa feel yang sebenar. Lepas tu, bila dah masuk dalam mulut, bila dah kunyah-kunyah, baru kopi hijau pedas dia. Boleh tahan ni. Darah orang Melaka. Berderau tu tidak berderau. Sedap memang sedap. Makan begitu saja. Terbaik. Satu pinggan nasi putih habis. Pedas-pedas dia. Masih dapat rasa juga peluh-peluh sayang masih tengah mengecik-ngecik keluar macam tu. Tapi kita tengok lempeng ni memang terliur balik, terbuka balik selera kita sebab ingat balik lah petang-petang baru pemain bola, mak bangun balik sampai rumah ada lempeng, kadang-kadang ada nyok, ada kelapa parut sekali kita boleh makan. Tapi kat sini dia hidangkan dengan sambal ikan bilis dia yang memang saya dah suka sebab kita dah rasa nasi lemak dia tadi kan. Susah tau nak cari tempat yang ada lempeng yang dimasak betul-betul rangup kat tepi-tepi dia tu. Lepas tu dapat pula sambal dia, bangkitkan selera. Dia sedap dengan lempeng sebab dia masing-masing ikan bilis tu. Tepat sekali. Yang paling syok ni,
Kalau kita dapat nampak yang orang-orang yang ujung ni kan. Oh, dia cecah dengan sambal ikan bilis dia. Patutlah yang ini menjadi best seller dekat The Kopi Coffee and Bakery. Okey, kita dah rasa specialty mereka. Semuanya yang tradisional dah masuk dalam perut. Sekarang pula for tea time, dan mereka yang sukakan kopi, lepas tu nak rehat lepas kerja nak datang, nak pergi apa coffee and some desserts. Kat sini tengok cenonet croissant mereka. Ada strawberry, vanilla, ada green tea flavor juga, coffee flavor. Dan kat sini saya nak concentrate atau saya nak tumpukan perhatian kepada nachos bolognese. So dia letakkan sos bolognese kat dalam ni, dia cairkan cheese dia kat atas, dia bake sekali kat dalam ni tau. Kena makan cepat, kena makan panas-panas. Jadi kita boleh buat acara tarik macam ni. Tarik dia. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masam-masam sikit, ada sos bolognese, masam tomato dengan rangup-rangup nachos. Sesuai dimakan, lepak-lepak dengan member sambil menikmati kopi dan juga manisan-manisan kegemaran anda. Di mana? Di The Kopi Coffee and Bakery, Jalan Sentul Perdana. Dan terima kasih kepada anda yang memberikan kita pembayam tim JJCM. Orang bagi tahu kat mana, kita datang, kita serbu. Dan untuk saya, sedap. Datang cuba dengan kawan-kawan seperti ini. Kat sini boleh ambil gambar-gambar, berinstagram gitu. Dan jangan lupa tag kita di Instagram dan juga Facebook. Salam hormat dan kita akan continue, kita akan sambung pengalaman makan kita selepas ini. Dia punya pedas, dia punya lemak. Memang segar, besar dan juga cili dia memang pedas. Nampak tu, kereta-kereta besar pun ada. Tak kira berduit ataupun rakyat marhaen yang biasa, kalau makanan sedap, mesti berpusu-pusu orang datang. Salai-salai di Seksyen 7 Shah Alam. Apa yang sedap akan resepi masak lomak cili api mereka. Saya yang suka masak lomak cili api akan rasa untuk anda semua. Siapakah pengelola salai-salai yang nak membuka cawangan yang keempat? Ini dia Datuk Azizul kita. Jadi, apakah konsep yang dibawakan salai-salai? Rahsia kita ni adalah dari segi resepi masakan Melayu kampung yang kita bawa, tradisinya daripada Negeri Sembilan. Nampak gaya respon daripada masyarakat ataupun pelanggan begitu bagus, dan hari ini setiap 3 hingga 4 bulan kita dapat membuka satu restoran baru. Saya paling suka itik salai. Dia punya pedas, dia punya lemak, and then dia punya side dish menambah kesempurnaan dalam satu dish. Udang yang salai-salai Shah Alam ni bagi memang segar, besar dan juga cili dia memang pedas. Sesuai dengan cita rasa saya. Oh, wah, buih ya. Kat sini ada teh berbuih. Best. Dan satu rahsia saya nak kongsi dengan anda. Satu tips lah kira. Kalau saya makan benda yang pedas kan, selalu saya suka order benda yang ada susu. Sebab susu tu akan potong sikit kepedasan. Dan kita boleh terus enjoy. Tak adalah kita makan sikit-sikit. Susah juga nak makan kan? Jadi kat sini kita nak cuba kuah itik salai dia dulu. Itik salai masak lomak cili api. Kalau awak tengok kelikatan dia, kuning-kuning dia macam tu. Tengok je kita tahu. Dia tak guna santan kotak ni, santan betul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kena masak lomak yang sedap kan, dia macam penampar kecil kat muka anda. Pap! Macam tu. Pedas dia cukup. Dan lemak dia, keseimbangan lemak dan pedas kat sini, itu yang istimewa resepi ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, resepi itik salai dan juga daging salai kat sini sama digunakan daun kunyit juga. Tapi bila kita ada itik salai tu, rasa kuah dia dah lain dah. Jadi dua pengalaman yang berbeza bila kita makan itik salai dengan daging salai. Bila saya tanya customer dan juga owner kat sini kan, mana satu lagi popular? Itik ke daging? Untuk saya rasa memang daging akan lagi popular. Tapi dia kata, betul-betul, dua-dua sama popular. Maknanya semakin ramai rakyat Malaysia dah pandai makan itik. Suka cerita saya maklumkan. Cara diorang masak itik kat sini memang best. Kalau itik ni dia potong tak betul, cuci tak betul, masak tak betul, dia dah hanyir-hanyir sikit kan. Kat sini tak ada langsung. Kita rasa asli itik tu dan dicampur dengan masak lomak cili api, kombinasi yang aku sukalah. Wah, penyerlah pedas dia, menyerlah lemak dia.
itu baru itik salai. Sekarang daging salai pula. Oh, kelembutan daging salai. Cing, cing, cing. Oh, tu dia. Kalau kita makan daging salai ni, dia tak boleh terlalu lembut. Sebab bila kita salai, dia kena macam ada tekstur dia keras-keras kat luar tu. Lepas tu kita rasa terbakar tu, barulah confirm yang ini betul-betul dia salai bestnya. Tapi untuk saya, tak kisah anda suka daging, anda suka itik, kalau nak masak lomak yang sedap, garanti konsisten rasanya, sini tempat dia. Oh, bau masak lomak masih terlekat di jari jemari. Dan bila kita dah makan masak lomak cili api yang sedap macam tu, tengok benda lain macam, alah, sama ke? Sama sedap ke? Kita akan cuba sebab inilah best seller juga selain daripada masak lomak cili api yang ada kat sini. Ini dia, ayam kampung sambal hijau. Tapi dia kata cili hijau. Tapi kenapa ada cili merah? Sebab orang kat sini sukakan pedas. Kalau dia makan masak lomak ni yang pedas, cili pun mestilah pedas juga. Kalau cili hijau saja tak cukup. Jadi dia ulahkan sikit. Patut dia panggil sambal cili hijau merah. Macam tu. Okey. Oh, digoreng garing. Lepas tu bila kita nampak dia meriah kan, hijau dengan merah. Tapi sebenarnya tak pedas mana pun. Makan macam tu je pun boleh. Tapi dia punya masin-masin tu, kalau kita makan dengan nasi putih, eksperimen pertama. Cili hijau dengan merah ni, kita makan dengan nasi je macam tu. Jeng jeng jeng. Sedap atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kampung yang lembut dengan sambal cili hijau, masin-masin yang membangkitkan selera. Kalau kita makan begitu saja dengan nasi putih pun cukup. Yang ini saya sokong. Okey, kita nak rasa resepi udang petai dia. Petai begitu gentil, kita nak celit sikit. Sambal dia ni, cili dia ni. Sekali lagi, nampak macam takut kan? Nampak macam menakutkan. Tapi sebenarnya yang paling penyelah adalah petainya di sini. Jadi pencinta petai, kita ada satu resepi kat sini. Dia menserlahkan rasa petai dia, tapi pedas dia kurang di sini. Ada rasa manis-manis juga. Manis dia datang dari udang ni. Jadi saiz udang dia memuaskan. Jom kita rasa dengan sambal dia sikit. Cari sambal dia sikit. Ya. Udang yang kenyal dengan rasa cili dan sempoi je. Macam cili oil Mak Saleh macam tu. Nampak je garang. Tapi pedas dia, alah, kucing-kucingku gitu. Di mana tempat dia? Salai-salai. Saya tengah makan dekat Seksyen 7 Shah Alam. Ini cawangan yang ketiga. Ada lagi 3 cawangan. 4 kesemuanya. 1 di Petaling Jaya, 1 di Seri Rampai Kuala Lumpur, 1 di Kampung Baru. Jadi tengok manalah salai-salai yang terdekat dengan kediaman anda. Tak pedas, manis, kena dengan celup tepung ni lah. Makanan dia memang sama rasa dia dengan yang kita boleh dapat dekat Terengganu. Berjalan-jalan di petang hari, baru saja habis kerja, tapi perut sudah lapar. Lapar udah melanda. Kalau anda ada selera Terengganu, anda suka yang celup-celup tepung, apa lagi? Marilah kita ke Celup Tepung Setia Alam di Sierra 88. Di Setia Alam ini, kat sini ada ikan celup tepung, udang, sotong celup tepung. Bukan itu saja, apa lagi makanan Terengganu yang sedap di sini? Anda cadangkan, saya rasa untuk anda. Siapakah yang menyediakan makanan-makanan lazat ala Terengganu ini? Kak Anis orangnya. Dalam setahun kita buka ni, hanya orang Terengganu yang datang makan saja ke? Macam-macam orang yang akak dah nampak? Tak, sebab kita memang berkonsepkan Terengganu. Tapi di sekitar ni bukanlah semua orang Terengganu. Macam-macam orang kan? Macam-macam daripada banyak-banyak negeri kan. So menu kita pun kita olah untuk orang-orang dekat sini juga. Portion dia bukan sahaja besar tapi makanan dia memang sama rasa dia dengan yang kita boleh dapat dekat Terengganu. Sos dia tak pedas, manis, kena dengan celup tepung ni lah. #kami suka.
Oh, bila kita nampak celok tepung macam ni kan, teringat bila kita pergi cuti-cuti Malaysia, kalau kita pergi Terengganu, kita pergi kat pantai dia. Oh, mesti ada gerai-gerai jual macam ni. Petang-petang makan panas-panas. Memang best. Jadi kalau anda rindu celok tepung macam saya, inilah tempat dia. Jadi dia ada 3 set yang paling popular, iaitu set celok tepung sotong dia ada kat sini untuk RM15. Dia ada set udang juga, udang celok tepung RM10. Ikan sekok macam ni RM10. Tapi puas hati lah, tengok saiz dia besar. Oh, Abang Rosli pergi pasar hari-hari tiap pagi tau, untuk menjamin kualiti yang terbaik untuk pelanggan mereka. Okey, ikan kembung bersedialah. Okey, alamak. Kita makan je tu dulu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anda penggemar ikan, dapat kesegaran yang mengerlah di sini. Terima kasih Abang Rosli kerana bila dia shopping, dia beli yang terbaik untuk pelanggan-pelanggannya. Kita pun dapat nikmati dengan hati yang terbuka. Kita cecah sikit dengan sos cili dia ni yang diolah oleh mereka sendiri. Sambal dia tak pedas mana pun. Dan kalau Kelantan memang manis lah, tapi ni Terengganu. Dia ada pedas di sana, manis pun ada, tapi masam-masam tu, ada tone masam yang saya suka. Terbuka selera. Bila kena masam-masam tu, mercik air liur kita. Sotong celok tepung. Jadi kat sini pula, dia mengikut saiz. Kalau dapat sotong yang besar, dapatlah 1 ekor. Besar-besar macam ni untuk RM15. Kalau dapat sotong yang kecil hari tu, dia bagi 2-3 ekor. Tengok udang-udang dia. Besar dan puas hati. Segar pula tu. Macam mana kita tahu segar? Kita pegang, rasa kekenyalan dia pun dah best. Lepas tu dia goreng rangup-rangup. Tak payah nak tekil-akil dengan kulit dia. Ngap sekali je. Dah Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sekali. Bila kita punya udang, bila kita rasa kerak. Lepas tu kesegaran menyerlah. Sekali lagi, terima kasih kepada celok tepung kerana prihatin terhadap pelanggan-pelanggan mereka. Satu set ada 6 ekor udang. Tapi sekali lagi, kalau udang tu macam nampak kecil je, dia bagi lebih. Baik hatinya orang kat sini, macam itulah orang niaga. Memandangkan tempat ni dibuka 9 pagi sampai 7 malam sahaja. Jadi 9 pagi tu kita boleh order celok tepung untuk makan sarapan. Dan kita ada nasi lemak sambal tongkol. Itu dia. Dan singgangnya set pula, selalunya kita makan tengah hari, malam pun boleh. Kadang-kadang petang kalau perut-perut lapar pun boleh juga. Tapi pagi-pagi susah sikit. Jadi kita try pagi dulu. Dan ini dia resepi daripada keluarga Encik Rosli. Sambal ikan tongkol. Kita rasa sambal dia dulu. Sambal yang best. Cili bodi tak sangat. Lebih kepada ada rasa manis-manis ikan juga di sana. Nasi pula lemak, lepas tu dia beraroma, dia ada letak halba sikit di dalam sana. Jadi kalau kita dah boleh bayangkan dah apa tu pedas manis sambal dia dengan lemak dan juga harum halba di sana. Ini kita rasa kombinasinya. Saya dapat bayangkan pagi-pagi lapar ni kan, sarapan pagi kena yang ini, lama dia punya puas hatilah. Dan saya faham kenapa orang Terengganu ni kalau ikan tongkol memang dia suka. Dia ada rasa nostalgia di sana. Jadi kepada mereka yang membesar kat Terengganu, walaupun dah pergi pindah jauh-jauh lah merantau, tapi memori ikan tongkol tu tetap menggamit nostalgia. Kalau nak gamit nostalgia anda, inilah tempat dia. Mari. Air bandung cincau membasahi tekakku dan bersedia untuk cabaran yang baru, iaitu set nasi singgang di sini. Singgang ni saya suka makan waktu tengah hari sebenarnya, tengah panas-panas terik. Kena yang ni, memang best. Jadi kat sini kuah singgang dia dengan ikan kembung ni, tapi kat set dia dia ada sambal belacan, dia ada budu, ditambah lagi ikan selah kuning kat sini. Baik hati dia dengan ulam-ulaman. Jadi kita rasa resepi singgangnya dahulu. Takut juga ni sebab nampak ni sebiji diletak ke dalam ni. Dah takut dah ni. Tapi rasa tak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Antara sebab kenapa saya suka singgang. Singgang ni bila makan macam tu je, singgang yang sedap lah. You masukkan satu sudu dalam mulut you. Air liur mengecek, terbuka selera. Ini dengan nasi kosong aja. Nikmat dunia. Memang nikmat dunia. Yang ini kalau kita simbah, kita makan bertakung-takung macam tu memang best. Kadang-kadang
Tak payah letak dalam pinggan. Nasi ni kita letak dalam mangkuk, kita makan begitu saja. Jadi kepada anda yang merindui masakan Terengganu, inilah tempat dia. Celup Tepung Setia Alam di Serial 88. Dan tinggalkan komen-komen anda di Instagram dan juga Facebook. Kalau anda suka, anda tinggalkan komen anda. Jadi datang jemput, datang rasa. #aku suka. Anda bagaimana? Pedas. Macam ala-ala western gitu. Tapi the coffee dia main ketam pula. Okey, standby. Okay. RM17. Kalau dengan sambal paru, RM15. Betul tak? Betul. Okey. Jom kita cuba dengan kuah rendang dia dulu. Jadi kalau kat sini kalau kita tengok kat sini resepi dia untuk itik salai dan daging salai, dia guna daging kunyit. Daging kunyit. Nasi putih kita sudah habis, jadi kita tumpu perlahan-lahan Okey, standby. Acara pembuka kita